Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syazwan Musa. Untuk video kali ini saya akan mengkongsikan anda semua macam mana kita nak integrate menggunakan substitution method, iaitu kita perlu integrate trigonometric function lah. Execute integration problem by using substitution method. So kita terus pergi kepada whiteboard. Ini contoh soalan dengan jawapan. So untuk contoh soalan tadi, dia ada integrate 4x kuasa 3 secant square. Sekejap saya tulis. So dy sama dengan integrate 4x kuasa 3 secant square x kuasa 4 dx. So untuk yang ni kadang-kadang kan pelajar-pelajar biasanya dia akan keliru. Sebab apa? Untuk substitution kita perlu gantikan u untuk mana-mana bahagian di sini lah. Contohnya kalau saya buat macam ni, mungkin dia rasa dia nak gantikan u dengan 4x kuasa 3, ataupun dia rasa dia nak gantikan u ni dengan secant square x kuasa 4, ataupun mungkin dia rasa dia nak gantikan u ni dengan x kuasa 4. So dia tak tahu nak pilih mana satu. Kita boleh guna kaedah macam ni. Nombor satu, kita boleh guna kaedah kita gantikan u dengan yang dalam kurungan. Maknanya yang dalam kurungan tu kita gantikan dengan u. Yang nombor satu. Yang nombor dua, kita ambil kuasa yang paling tinggi. So u ni kuasa dia, power dia yang paling tinggi. So yang ketiga, kita boleh guna try and error lah. Try and error. Cuba dulu. Kalau tak boleh dapat, sebab apa? Matlamat kita, objektif kita adalah untuk cancel out yang function x yang lain. Yang lain. Kita nak cancel out ke function x lah, senang cerita kita nak guna function u. Itu matlamat kita lah. So boleh faham semua. Kalau tengok sini. So tengok pada sini 1, 2, 3 ni. Sekarang ni kita tengok dalam kurungan tak ada kan. So tak ada, ni boleh potong lah. So nombor 2, kita tengok kuasa yang paling tinggi. U ni kita ganti dengan kuasa paling tinggi, iaitu tengok sini kita ada x kuasa 3. So rendah pada 2 dan rendah pada 4. Jadi mana 4 paling tinggi. So maknanya kita jangan ambil yang ni pula, sebab yang ni adalah secant square kuasa dia. Kita tengok yang depan ni, yang ni dia punya function keseluruhan ni. Function keseluruhan ni adalah secant square tu. Jadi tak boleh ambil yang secant square lah. So kita kena ambil x kuasa 4 sahaja, sebab ini yang kuasa yang paling tinggi. Secant square ni kuasa 2, rendah lah. So yang lain ni kita tak terpakai. So kita gantikan u ni dengan x kuasa 4. So dari sini kita differentiate. Jadi kita akan dapat 4 tak depan, 4 tolak 1 tinggal 3. So dapatlah 4x kuasa 3. Jadi mana daripada sini kita ubahkan kedudukannya guna algebra. Jadi saya akan dapat ni pergi sana, bawah ke bawah. So saya akan dapat dx sama dengan du bahagi dengan 4x kuasa 3. So kita gantikan dalam formula ni. Maknanya kita gantikan apa? Kita gantikan u ni dan kita gantikan dx ni ke dalam soalan. Boleh faham semua? Jom kita cuba. Sebelah ni. So soalan tadi, dy sama dengan integrate 4x kuasa 3 secant square, tak perlu digantikan. X kuasa 4 kita gantikan dengan u. Manakala dx kita gantikan dengan du bahagi dengan 4x kuasa 3. Nampak kita dah boleh cancel out kan. 4 kuasa 3 ni bahagi dengan 4x kuasa 3. So boleh potong semua lah. So yang tinggal hanyalah du. Dy sama dengan integrate secant square u du. Nampak tak? Yang tinggal hanya function u saja. So kita boleh lah integrate. Tak ada function lain lagi, ataupun function yang redundant lagi tak ada. So jadi kita akan dapat y. Integrate ni hilang, secant square akan dapat tangent. Seperti biasa, kalau anda semua dah mahir, kita tahu bahawa kita perlu integrate yang ni, dan yang kedua kita perlu differentiate ini. Satu, yang ni differentiate. So tangent apa? Soalan ni u, so tak u lah. Yang kedua differentiate, u akan dapat 1. So tambah c. Jadi jawapannya adalah kita gantikan semula u tu dengan nilai dia yang sebenar. Jadi saya akan dapat y sama dengan tangent x kuasa 4 bagi 1, tak perlu tulis lah, tambah c. Siap. Senang je. Faham ke? Faham? Boleh faham semua? Cuba kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh yang terakhir ya. Saya tunjuk 2 contoh saja. So contoh yang seterusnya, kalau saya ada
Okey, macam ni soalan dia. Okey, so soalan yang seterusnya, dy sama dengan integrate 2 tangent 4z tambah 2. Okey, kalau tengok di sini kita ada macam ni lah. Okey, kena ingat so ini pun kita perlu. Okey, yang untuk yang ini, so senang, ini tak perlu buat gantian u ni, ini terus integrate je. Okey, soalan ni senang, tapi tak apalah, saya tunjuk juga. Ini tak perlu buat gantian u. So y sama dengan, sebab function x hanya ada satu saja. Ni adalah function x kan. So ni function x, dia tak ada bertindak atau redundant dengan function yang lain, satu saja. So kita boleh selesaikan. So 2 tulis kat sini balik sebab dia tak ada, dia 2 sajalah constant. So tangent, okey, tangent masalahnya sekarang ni yang kita tahu bahawa adalah, okey, so kita tahu bahawa adalah kita boleh integrate sin, katalah sin x saya akan dapat negatif cos x bagi 1. Kalau saya integrate cos x, saya akan dapat positif sin x bagi 1. Saya integrate second square x, saya akan dapat tangent x bagi 1. Macam ni kan. So masalah sekarang kita tak ada integrate tangent. So macam mana nak selesai dengan soalan ni? Okey, tadi pun saya terlupa tadi. So ni tak boleh selesai macam ni lah. Okey, so tak boleh selesai macam ni. Kita kena buat cara, sebab dia tak ada formula. So cara dia macam ni. Okey, anda perlu tengok balik formula untuk identity trigonometry. Okey, sekejap saya cari dalam internet saya tunjuk pada awak semua, anda semua. Okey, okey, kalau untuk identity trigonometry, kalau kita tangent ni, tangent x, dia sama juga dengan sin over cos. Dia sama dengan tu. So kita boleh tukar lah. Sekejap saya tunjuk pada semua. Ini saya buka dalam website Socratic ataupun saya tulis kat sini je lah. Okey, anda tengok identity trigonometry, kita tahu bahawa okey, ini bukan integrate lah. Untuk identity ni dia cuma pembandingan dia, persamaan dia. Okey, so kita tahu bahawa tangent x sama juga dengan sin x bahagi dengan cos x. Itu je. Anda perlu hafal lah, ini lagi senang. So kita tukar lah. Dia sama juga dengan ini. So kita tahu bahawa tangent x sama dengan sin x bahagi cos x. So kita tukarkan. So ini belum lagi integrate. Dua ni saya letak di depan dulu lah. Okay, so tangent akan dapat sin x. Maksudnya kita guna yang ni lah, masih sama, tak boleh berubah. So 4z tambah 2 bahagi dengan cos 4z tambah 2. Okey, so sekarang ni kita boleh integrate lah sepatutnya, sebab kita dah ada sin dengan cos. Dan sebab sin dengan cos ada dia punya jawapan dia, ada punya hasil untuk integration. Tapi masalah sekarang ni ada dua function yang bertindan kan. So macam mana kita nak buat ni? Okey, cara ni kita boleh menggunakan kaedah substitution u. Okey, satu lagi kaedah substitution u ni tambahan, tadi saya tunjuk bahawa okey, kat sini substitution u ni nombor 1, gantikan u dalam kurungan, gantikan u kalau kuasa tinggi atau menggunakan error. Satu lagi kita boleh guna gantikan u pada bahagian, kalau kita ada pecahan A dan B ni, kita gantikan u pada bahagian bawah ni, u ni. So u sama dengan B. Faham saya? Kalau kita ada pecahan, kita gantikan u apa-apa di bahagian bawah ni. Nombor yang keempat lah. Okey, so maknanya dari sini kena ingat boleh ingat anda boleh catat nota saya ni. U gantikan dalam kurungan, U gantikan kuasa yang paling besar, dan yang ketiga sepatutnya U gantikan yang berada di bawah pecahan ni. Gantikan daripada bawah pecahan ni, maka
akan dapatlah ya. Okey, so dekat sini kita boleh gantikan U di bahagian bawah ni lah. So mana saya akan dapat so gantikan. So U sama dengan cos 4Z tambah 2. Okey, so pada sini kita differentiate. So du so dz lah, kita pakai dz. Ni pun dz ni, sebab kita guna dz kan. Okey, so cos, differentiate cos akan dapat negatif sin 4z tambah 2. So kita ubahkan guna algebra, pusing-pusingkan dia, maknanya kita akan dapat saya letak dz kat sini Okey, dz, so du negatif sin 4z tambah 2. Okey, so kita gantikan nilai yang ni, dz ni ke dalam formula, yang ni pun gantikan dalam formula. So maknanya nanti kita akan dapat, saya tulis di bawah ni so dy sama dengan 2 integrate. Okey, sin ni tak ubah, masih lagi 4z tambah 2. Ubah di bawah, iaitu cos 4z tambah 2 sama dengan u. Dan di tepi ni dz ni kita gantikan dengan yang ini yang ni. So saya akan dapat, so dia darab sebenarnya ni so ni darabkan negatif du bahagi dengan sin 4z tambah 2. Okey, so dari sini kita boleh potong lah, kita boleh cancel out yang ini, kita boleh cancel out yang ni. So 2 ni boleh potong, 1 ke 2, 2 ke 2, 4. Okey, boleh. So saya akan dapat dy sama dengan okey, so negatif letak di hadap negatif. Saya akan dapat sini integrate negatif 1/2 du. Okey. Okey, boleh semua. So mana saya dah potong, dan ini semua dah habis, cancel out. Yang tinggal hanyalah 1/2 negatif 1/2 du. Okey, daripada sini kita senanglah integrate yang ni, maknanya saya akan dapat, saya tersilap, minta maaf bukan negatif 1/2 du, ini bukan 4 minta maaf saya sangat, tulisan saya dah macam u ni macam 4 pula, saya pun terkeliru. So ni u, so saya akan dapat dy negatif 2 integrate 1/u du. Okey, ni dia. So 2 masih ada lagi, ini potong-potong, saya tinggal 1/u negatif saya tak dapat sekali, saya dapat 1/u du. Okey, kalau untuk yang ini, okey, untuk yang ni adalah logaritmik lah, log. So untuk bahagian log ni anda perlu pergi ke case tunjuk mungkin anda tak nampak kot, kita perlu pergi ke bahagian yang ni okey, nampak. Kalau kita ada integrate 1/x dx, so dia akan jadi ln x tambah c. Kalau kita integrate 1/x tambah b, syarat dia x ni mesti kuasa 1. So kita akan dapat ln ax tambah b bahagi dengan a. So kita differentiate yang bawah ni. Okey, ni formula dia. So 1/x dx akan dapat ln x tambah c. Jadi maknanya jawapan kita untuk yang ini, jadi kita akan dapatlah, so integrate kan, so y negatif 2, so ni akan tukar menjadi ln u tambah c Okey, boleh faham semua? Senang kan? So kita gantikan semula ni u ni dengan nilai dia yang sebenar, iaitu yang inilah. Mana dia tadi? Ni yang atas ni. So cos 4z tambah 2. So dapat jawapan dia adalah cos 4z tambah 2. Okey, siap. Okey, boleh faham semua? Faham ke faham? Okey, kalau anda semua rajin banyak latihan, insya-Allah semua boleh buat lah. So saya ingat setakat ini saja video saya kali ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada anda semua. Kita jumpa lagi di bulan akan datang. Dan satu lagi saya terlupa, kalau anda semua ada yang ingin bertanya dan tak faham, boleh komen di bahagian komen lah. Dan jangan lupa subscribe dan klik like
dan share video ni kepada orang lain jika anda rasa video ni sangat bantu. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera.